Assalamualaikum dan salam bahagia daripada saya Syafiq Zulkifli. Dan saya Deti Zaidi, pasti yang terkini dan terbaik selama setengah jam bersama kami dalam Fokus hari ini 2 Mac 2016. Paparan utama Fokus hari ini 2 Mac 2016. Genting Hong Kong Limited umum ambil alih 3 limbungan kapal Jerman bernilai 1.04 bilion ringgit. Kementerian Pendidikan tunggu laporan hospital. LE Tour di Langkawi 2016 sampai ke penghujungnya, kayuhan peserta negara layu. Kementerian Kesihatan akan mengadakan perbincangan dengan Kementerian Pendidikan mengenai cadangan melarang pengusaha kantin menyediakan makanan dari rumah susulan kejadian 7 pelajar termakan bihun goreng yang tercemar dengan serpihan kaca. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. S. Subramaniam berkata siasatan mendapati menu di bawah rancangan makanan tambahan RMT itu disediakan oleh pengusaha kantin terbabit di rumah sebelum dibawa ke sekolah. Beliau berkata amalan pengusaha kantin menyediakan makanan di rumah menyukarkan pemantauan oleh pihak kementerian atau guru terhadap tahap kebersihan dapur. Dr. Subramaniam berkata pada tahun lepas sebanyak 13,674 pemeriksaan kantin dilaksanakan di seluruh negara dan 66 pengusaha kantin diarah menghentikan operasi di bawah Seksyen 11 Akta Makanan 1983. Mengulas mengenai keadaan pelajar terbabit, beliau berkata 5 pelajar dibenarkan pulang, manakala 2 lagi masih menerima rawatan di hospital. Beliau berkata Kementerian Pendidikan telah menggantung pengusaha kantin itu sementara siasatan penuh dijalankan. Dr. Subramaniam berkata jika ibu bapa atau pelajar ragu terhadap status kebersihan makanan yang dihidangkan di kantin sekolah, mereka boleh memaklumkan kepada pihak sekolah atau membuat laporan kepada Pejabat Kesihatan Daerah PKD. Laporan juga boleh dilakukan di Jabatan Kesihatan Negeri JKN melalui laman web yang tertera atau laman Facebook bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan seperti yang tertera. Polis Kelantan menahan 6 individu pengedar dadah termasuk suami isteri dalam 3 serbuan berasingan. 3 sindiket dadah dan senjata api itu bergerak aktif di Kelantan di kawasan Rantau Panjang, Pasir Mas dan Pengkalan Cepa. Ketua Polis Kelantan, Datuk Mazlan Lazim berkata kes pertama melibatkan serbuan di sebuah rumah banglo kampung di Kubang Badak, Pasir Mas, melibatkan 3 pengedar dadah berusia 28 hingga 31 tahun. Kesemua mereka merupakan serpihan geng Buyung yang kini dikenali geng Fuad dan bergerak aktif di Kelantan. Hasil serbuan polis merampas pistol jenis revolver .38 style semi-auto termasuk 1,800 pel kuda dan ketiga-tiga suspek mempunyai rekod lampau. Sementara itu, dalam serbuan di sebuah rumah di Taman Rantau Panjang, sepasang suami isteri warga Thailand ditahan. Mereka ditahan bersama 2,062 pil kuda berjumlah RM41,240 dan ditahan di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1957. Manakala kes ketiga melibatkan seorang penganggur berusia 26 tahun yang terlibat dalam sindiket baung ditahan bersama pil kuda, syabu, eramin, heroin, wang tunai, sebuah kereta Pro 2 Kelisa dan motosikal. Pemuda terbabit ditahan di sebuah rumah di Lorong Seri Cenok, Pekalan Cepa yang dikesan aktif mengedar dadah di sekitar Kota Baru sejak setahun lalu. Jumlah keseluruhan rampasan bernilai kira-kira RM500,000. Bercakap semasa sesi pertemuan dengan pasukan pengurusan kanan 5 syarikat Thailand yang mempunyai operasi di Malaysia, Datuk Seri Mustafa Muhammad berkata banyak syarikat Thailand di Malaysia berminat menambah pelaburan dan meluaskan operasi masing-masing ke Malaysia. Syarikat Thailand katanya kini agresif membuat peluasan ke luar negara dan mahu menggunakan Malaysia sebagai asas masing-masing di ASEAN dan dunia disebabkan kedudukan politik dan ekonomi negara ini yang stabil. Beliau berkata Charon Pork Hands Foods, syarikat pemprosesan makanan yang mempunyai operasi di peringkat global, mahu meluaskan operasinya di Malaysia dan menjadikannya pangkalan industri halal bagi pasaran negara itu. Mustafa berkata hubungan dua hala Malaysia-Thai berkembang maju dengan dagangan dan pelaburan selain pelancongan berkembang di kedua-dua negara.
Mustafa berkata demikian kepada media selepas menghadiri seminar mengenai peluang-peluang perniagaan di Malaysia dan Thailand di Bangkok hari ini. Untuk rekod, Thailand ialah rakan dagang kelima terbesar Malaysia dengan jumlah perdagangan antara kedua-dua negara bernilai $22 bilion Amerika tahun lepas. Majalah Forbes hari ini menyebut tahun 2016 menyaksikan individu bertaraf jutawan paling ramai di Asia Pasifik dengan 590 orang berjaya mengalih tumpuan jutawan antarabangsa terhadap senarai tertinggi di Timur Tengah sebelum ini. Menurut ranking terkini edisi ke-30 Forbes bagi senarai tahunan jutawan dunia itu, ia diikuti Amerika Syarikat dengan seramai 540 jutawan, manakala Eropah mempunyai 489 jutawan. Dalam terbitan 21 Mac 2016, majalah Forbes menyenaraikan jutawan dari 67 negara dan wilayah tahun ini berbanding 70 pada tahun 2015. Ia berkata tahun ini tiada jutawan dari Guatemala, Kuwait, Lithuania, St. Kitts and Nevis dan Uganda. Kekayaan semakin meluas ke tempat baharu dunia dengan Qatar kini turut tersenarai. Mengikut negara, Amerika Syarikat mendahului dengan bilangan terbesar jutawan seramai 540, diikuti China 251, Jerman 120, India 84 dan Rusia 77. California sahaja mempunyai 131 jutawan termasuk 9 pendatang baharu. Secara individu, Forbes berkata Bill Gates sekali lagi mengungguli sebagai orang paling kaya di dunia. Pakar teknologi itu telah mendahului senarai selama 17 daripada 22 tahun lepas dengan nilai aset bersih semasa $75 bilion Amerika, turun daripada $79.2 bilion Amerika pada 2015. Ringgit ditutup tinggi berbanding dolar Amerika untuk hari ketiga berturut-turut berikutan sentimen belian baharu dan sejajar dengan kebanyakan mata wang serantau. Pada 5 petang, unit tempatan diniagakan pada 4.1600 belian berbanding dolar Amerika daripada 4.1685 semalam. Peniaga berkata belian tersebut disokong terutamanya oleh data pembuatan Amerika Syarikat pada Februari yang menggalakkan yang menunjukkan peningkatan sebanyak 1.3% kepada 49.5 iaitu yang tertinggi dicatatkan sejak September. Peniaga berkata ringgit turut diniagakan lebih tinggi berbanding mata wang utama lain menokok berbanding dolar Singapura kepada 2.9647 daripada 2.9728 belian semalam.